Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan berbincangkan serta memberi kupasan tentang kegemilangan Islam di Sepanyol dan juga di Mesir. Ini adalah ahli kumpulan kami iaitu Zerul, Amira, Imran, Imaina, Iman Zaif dan juga Syazwina. Zaman kegemilangan Islam di Sepanyol. Pada awal abad ke-8, Raja Visigoth yang memerintah Sepanyol atau lebih dikenali sebagai Roderick memperkosa anak jeneralnya, Kaun Julian bernama Florinda, menyebabkan anaknya hamil. Julian marah lalu dia bertemu Tariq bin Ziyad di Afrika untuk memintanya membawa tentera Islam ke Sepanyol dan menyerang Roderick. Tentera Islam menang ke atas tentera Sepanyol, maka Sepanyol ditakluk dan kekal di bawah pemerintahan Islam selama 8 abad. Kemudian Islam tersebar di selatan dan tanah tersebut dinamakan Al-Andalus. Di sana, orang Berbers memberontak lalu orang Arab mengajak tentera Syria menentang orang Berbers. Orang-orang Syria mengalahkan orang-orang Berbers dan juga mereka membunuh Raja Arab dan menubuhkan ketua mereka sendiri. Keruntuhan kerajaan di bawah pemerintahnya lemah menyebabkan Abdul Ar-Rahman III mewarisi kerajaan tersebut. Beliau membangun kembali peradaban yang hebat di Sepanyol terutama Andalusia selama lebih dari 18 tahun. Selepas itu, penggantinya Al-Hakim adalah seorang cendekiawan. Beliau merupakan seorang homoseksual dan ini telah menimbulkan masalah untuk melahirkan warisnya. Terdapat seorang gudik Kristian, Sub, yang berpakaian seperti seorang lelaki dan digelar sebagai Ja'far. Dia telah menarik minat khalifah dan melahirkan seorang putera yang dilantik menjadi sultan. Setelah kematian suaminya, lelaki itu dinobatkan sebagai Al-Mansur dan terkenal dalam sejarah sebagai Perdana Menteri terbesar di Islam Sepanyol. Dalam 20 tahun, mahkota bertukar tangan sebanyak 9 kali. Abdul Ar-Rahman V telah dipenggal di hadapan penggantinya. Kemudian Muhammad II Al-Mutafki telah menyamar menjadi sebagai penyanyi wanita tetapi ditangkap dan dibunuh. Khalifah Umayyah terakhir di Sepanyol, Hisham II, dipenjarakan di bawah tanah. Perkara sudah berubah di benua Islam Sepanyol dan kekuatan Kristian semakin meningkat. Kota Cordoba telah digantikan oleh kota sivil sebagai kota Islam di Spain. Yusuf Ibn Tasfin, Raja Almoravid di Maghribi telah menakluk kota Cordoba sehingga umurnya mencecah 100 tahun. Penaklukan Almoravid menghentikan Kristian Reconquista selama hampir 1 abad. Almoravid pada gilirannya dikalahkan oleh Almohads yang lebih ekstremis juga dari Morocco yang dipimpin oleh Panglima Perang Abdul Al-Mumin. Kemudian pada tahun 1212 Masihi, mereka mengalami kekalahan di Las Navas di Teloso di tangan pasukan Kristian. Legenda mengatakan bahawa dari 600,000 orang tentera Islam, hanya 1,000 yang berjaya menyelamatkan nyawa mereka. Apa yang tinggal hanyalah Granada yang hanya mampu hidup serta kekal selama 2,5 abad sebagai sebuah kepulauan Islam di lautan Kristian Sepanyol. Isabel, Ratu Kastil Katolik dan Isabel Dasori, seorang bangsawan dari kerajaan Kastil, melangkah sebuah instrumental dalam kejatuhan Islam di Sepanyol. Pada awalnya, beliau beragama Kristian daripada Kastil, kemudian memeluk agama Islam dengan diberi nama Gelaran Suraya. Isabel ditawarkan untuk menjadi permaisuri Granada jika beliau berhijrah kepada agama Islam. Aisyah, iaitu isteri kepada raja, berasa iri hati terhadap tawaran suaminya kepada gunit tersebut. Bermulalah kisah kejatuhan Granada oleh pemerintahan umat Islam di benua Sepanyol. Isabel dan dua perdana setianya, Thomas de Comadán dan Francisco Jimenez de Cineros, membincangkan untuk mengujikan kerajaannya. Menjelang 1500 Masihi, Jimenez memberitahu bahawa keseluruhan kerajaan Granada adalah beragama Kristian dan masjid di kota Granada ditukarkan kepada gereja sepenuhnya. Jika rakyat memilih untuk beragama Islam, mereka dibenarkan keluar daripada kota Granada. Selebihnya, jika tidak berkemampuan disebabkan kemiskinan, mereka terpaksa menukar atau berpura-pura menukar agama kepada Kristian dan digelar sebagai muzarab. Pada tahun 1609, Raja Philip III menandatangani surat perintah bagi mencela penduduk yang beragama Islam di benua Sepanyol sebagai pekak, pengkhianat, bid'ah serta murtad dan dipandang rendah oleh masyarakat. Zaman kegemilangan Islam. Pada separuh kedua abad ke-10, Ismaili Fatimid menawan Mesir dan melantik khalifah mereka di barat. Pada masa itu, Buid mengawal kekhalifahan Abbasiyah dari Baghdad. Dinasti Buid dan Fatimid ialah Syiah yang pertama yang mengawal sebahagian besar dunia Islam. Khalifah Fatimid yang pertama ialah Abdullah Al-Mahdi Billah Asim Kamil. Dalam mengambil alih kuasa ialah Abdullah telah menyanyikan Al-Mu'izz yang menjadi khalifah keempat telah mengasaskan Ibu Negeri Baru Kairo. Khalifah Fatimid yang paling menimbulkan kontroversi ialah khalifah yang keenam, Hakim, yang telah mendapat gelaran The Mad Khalif dari sejauhan barat. Beliau ialah seorang khalifah yang zalim serta obses untuk basmi rasuah dan maksiat. Seorang ahli saintis pernah memberikan tawaran kepadanya untuk melakari kebentuk empangan di Aswad untuk memanfaatkan Sungai Nil. Disebabkan reputasi khalifah yang semakin merosot, beliau berpura menjadi gila untuk melepaskan diri dari kemarahan dan hukuman yang seorang khalifah sendiri pun tidak sanggup menahan.
Pembinaan pengasuhan tergedala selama hampir 1000 tahun sehingga Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir menyambung semula projek itu pada tahun 1960. Anaknya Zahir menjadi seorang khalifah dan memerintah selama beberapa tahun. Pada suatu masa, Mesir telah mengalami krisis kedudukan yang sangat teruk sehingga menyebabkan rakyat saling makan antara satu sama lain, lalu berlakunya wabak penyakit. Seterusnya, Empayar Fatimid merosot sehingga akhirnya Saladin menghapuskan dinasti itu dan mengakhiri era itu. Saladin adalah seorang lelaki yang berkulit gelap dan bertubuh langsing yang dilahirkan di Tikrit, tempat kelahiran Saddam Hussein. Beliau bukanlah seorang ketua yang baik, malah sentiasa mengutamakan diplomasi berbanding pertempuran. Beliau juga seorang yang merendah diri dan tidak menyimpan sebarang harta untuk dirinya sendiri. Pada suatu masa, Saladin bersama-sama bapa saudaranya, Tentera Jeneral Shirkuh telah berangkat ke Mesir. Apabila Shirkuh mati, Saladin yang muda tidak berpengalaman serta lemah dipilih untuk menggantikan bapa saudaranya. Ketika Saladin menjadi Gubernur Mesir, dia menerima perintah dari Sultannya Nur al-Din untuk mengakhiri pemerintahan Al-Adil. Selain itu, impian Saladin adalah untuk menyatukan umat Islam, mengalahkan tentera salib sekaligus menawan kembali Jerusalem. Syajar Adu adalah isteri kepada Al-Thalib iaitu Khalifah Ayyubid yang terakhir. Setelah kemangkatan Al-Thalib, beliau memerintah sendiri dan kemudian beliau menjadi isteri Aibak Sultan Mahmud pertama. Ketika suaminya jatuh cinta dengan seorang perempuan Sultan yang baru, beliau membunuh suami. Oleh kerana itu, Syajar Adu merupakan permaisuri terakhir bagi dinasti Ayyubid dan permaisuri pertama bagi Mahmud. Kemudian, Khalifah baru di Mesir melantik Baybars yang merupakan seorang jeneral yang hebat sebagai sultan yang sah. Dia memerintah selama 17 tahun. Setelah itu, Mesir diperintah oleh sultan yang mempunyai budi pekerti buruk seperti alkoholik, tidak berbahasa Arab, buta huruf dan kurang sunyi. Sesudah itu, Mamluk telah dikalahkan dan dihancurkan oleh tentera Ottoman. Akhirnya, Mesir menjadi wilayah Empayar Ottoman. Terima kasih.